Tourism Malaysia bagi menyampaikan pembentangan beliau. Dipersilakan. Excuse me, I need to take out my mask. Is it okay with you guys? Takut tak clear cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam sejahtera. My name is Nur Aida Ismail from Tourism Malaysia, specifically from bahagian perancangan strategik yang menyelaras untuk geran-geran di bawah Tourism Malaysia. To be specific, which is Geran Galakan Melancong Malaysia, well known as Gamilan, dan juga Geran Sepadan sektor pelancongan yang dahulunya dikenali sebagai Geran Sokongan Pelancongan Seni dan Budaya. Okay, hari ini kita akan fokuskan kepada sektor pelancongan sahaja. Okay, nanti I will go through all the details with you guys. Kenapa tahun ini ada sektor pelancongan dan we have another one which is sektor kebudayaan. Okay, are you with us? Okay, senyap je semua, takut saya. Let's chill, dah petang-petang ni kan. Okay, for your information, untuk tahun 2022, kita telah pun mendapatkan mandat dan kelulusan daripada MOF pada 28 Februari, baru lagi, yang mana telah memberi kelulusan untuk Tourism Malaysia di bawah MOTEC meneruskan gamilan dan juga geran sektor pelancongan untuk diadakan pada tahun 2022. Jadi tahniahlah kepada penggiat industri pelancongan yang mana telah pun diteruskan untuk setahun lagi. Jadi seperti mana tahun-tahun yang sebelumnya, untuk peruntukan pada tahun ini juga merupakan peruntukan pada tahun semasa, meaning that it will end on 31st of December 2022. And it cannot be carried forward and cannot be prolonged anymore. It depends on the MOF punya budget punya pembentangan pada hujung tahun lah. Kalau ada, insya-Allah. Kalau tak ada, na'udzubillah min zalik, tahun ni je lah. Jadi apa-apa kan kita berdoa untuk yang terbaik. Jadi apapun tahun ni kita teruskan kerana border akan dibuka pada hari Jumaat ini, insya-Allah. Okay. Apakah tujuan kedua-dua geran ini? Okay, next slide please. Okay. Walaupun dua-dua geran ini di bawah Tourism Malaysia, tapi function dia adalah berbeza ya tuan-tuan dan puan. Yang mana gamelan ini adalah khas untuk industry players. Ya, khas untuk kita sahaja. Yang mana gamelan ini adalah untuk industry player merancangkan dan mempergiatkan aktiviti promosi dan pemasaran tuan-tuan dan puan-puan. Jadi contoh aktiviti promosi dan pemasaran kita akan go detail afterwards. Tapi ini orang lain selain daripada industri pelancongan tak boleh mohon. Hanya kita sahaja yang layak mohon. Okey, nanti kita akan beritahu bajet dia. Manakala geran sepadan sektor pelancongan adalah sedikit ada kelonggaran yang mana bukan sahaja untuk industri pelancongan tetapi juga dibuka untuk sektor swasta dan juga NGOs. Dan ini adalah tertumpu kepada penganjuran acara. Okay, penganjuran acara. Meaning you have to do an event in order to mohon this grant lah. Okay, and then kenapa dia penganjuran acara? Because you know during this fasa pemulihan for this COVID, kita perlu mengadakan dan merancangkan semula aktiviti acara-acara pelancongan di Malaysia. Okay, di samping merancangkan domestik dan juga untuk pembukaan semula di sektor antarabangsa. Okay, ini adalah kena bezakan ya. Untuk gamelan ini adalah untuk aktiviti promosi dan pemasaran industri player sahaja. Manakala untuk geran sektor pelancongan adalah untuk penganjuran acara. Okay, boleh faham the difference? Okay, we go next slide. Part next slide ni excited sikit. Okay, so this is the amount for this two grant for this year. Okay, untuk peruntukan tahun 2022 tahun ni, untuk gamelan kita dialokasikan sebanyak 2 juta dan manakala untuk geran sektor pelancongan kita ada 25 juta. Dan kita ada satu lagi sektor which is under MOTEC, kita panggil geran kebudayaan. Juga 25 juta. Ada 3 Geran kebudayaan ni pun actually
lebih kurang sama penganjuran acara. Apa membezakan adalah acara yang berbentuk kebudayaan. Okey? Berbentuk kebudayaan, contoh nak buat pesta makanan, pesta tarian dan sebagainya lah, acara seni, budaya dan juga warisan. Dia tertakluk kepada geran kebudayaan. Yang ini evaluation dia di bawah MOTAC lah. Tapi masih juga submissionnya di bawah unit saya. Di bawah unit sekretariat geran di Tourism Malaysia. Nanti towards the end of the session nanti saya akan go detail on kebudayaan lah. Now we talk about pelancongan. Jadi siapakah sasaran untuk kedua-dua geran ini? Jadi untuk Gamilan, sasaran kita seperti kita tadi, industri pelancongan. Siapakah mereka? Industri pelancongan ni travel agent, hotelier. Saya ada detail breakdown, nanti kita akan go through. Untuk GSSP, sektor pelancongan punya geran, swasta, persatuan NGO dan sebagainya lah. Okey. Konsep dia, macam saya cakap tadi, Gamilan untuk aktiviti promosi dan pemasaran. Geran sektor pelancongan untuk acara pelancongan, berbentuk pelancongan. Anything under the sky yang melibatkan pelancongan. Okey. Untuk garis panduan kita dah upload di website kita dah seminggu dah ada dekat website. Nanti saya akan tunjuk di mana terletaknya both guidelines di website kita. Tapi dalam garis panduan kita tu kita dah tulis dah kat dalam tu apakah yang ciri-ciri diperlukan, apakah yang tuan-tuan perlu ada semasa submission. Every single details. Kepada tuan-tuan dan perempuan yang pernah memohon tahun-tahun sebelum ni dah familiar lah. Cuma tahun ni ada sedikit penambahbaikan lah dari segi konsep-konsep dan sebagainya. Dan geran sokongan pun ada sedikit penambahbaikan yang mana untuk geran pelancongan pada tahun-tahun lepas kita mengatakan penganjuran acara berbentuk domestik. Untuk tahun ini memandangkan sempadan akan dibuka, kita membuat penambahbaikan yang mana geran yang mempunyai ciri-ciri antarabangsa. Meaning that you guys buat penganjuran acara tu boleh menarik exhibitors ke peserta daripada neighbouring country, let's say, itu dia ada ceiling khas dia. Okey, itu adalah penambahbaikan yang paling barulah untuk tahun ini. Okey, ceiling peruntukan untuk Gamilan of course 50-50. Okey, yang mana contohlah kalau tuan-tuan dan perempuan membuat satu aktiviti promosi mengikuti roadshow contohnya, pergi buat roadshow, tuan-tuan dan perempuan membelanjakan contoh transportation, accommodation berjumlah 10,000 contohnya, 10,000. Jadi bila menghantar permohonan di peringkat jawatankuasa penilaian nanti dia akan membuat reimbursement sebanyak 50%. Okey, 50%. Manakala untuk geran sektor pelancongan dia tidak tertakluk kepada 50-50 tetapi dia melihat kepada keseluruhan penganjuran kos as a whole. Tapi maksimum untuk penganjuran domestik adalah sebanyak 500,000 dan bertaraf antarabangsa sehinggakan 1 juta. 1 juta ni tambahan untuk tahun ini. Tahun lepas tak ada. Jadi makna kita melihat kepada fasa pemulihan negara, pintu sempadan akan dibuka, that's why ada penambahbaikan untuk di sinilah. Jadi sekiranya tuan-tuan dah confirm event tersebut akan mampu menarik peserta penyertaan daripada luar negara, you can go for this. Okay. Tarikh akhir permohonan, this one I need to stress out sebab selalunya ada yang hantar last minute. Ada juga hantar terlampau awal. Terlampau awal tu saya tak ada masalah, yang hantar last minute itu saya mohon maaf banyak-banyak kerana kedua-dua geran melalui unit saya yang akan diselaraskan akan melalui beberapa jawatankuasa penilai. Untuk jawatankuasa Gamilan hanya satu jawatankuasa saja. Jadi kita punya tempoh proses tu 30 hari daripada tarikh program yang tuan-tuan akan join. Jadi contoh akan ada program pada bulan 5 contohnya. Tuan-tuan dah boleh submit dah lah sekarang ataupun dalam bulan 4. Selewat-lewatnya 30 hari lah. Manakala untuk geran sektor pelancongan, dia ada 2 layer untuk dinilaikan, technical dan juga bahagian cost. Okey, technical part ni dia lebih kepada melihat kepada event, penganjuran event, publicity and etc. lah. So jawatankuasa akan bersidang. So because of this jawatankuasa bersidang, kita memerlukan penghantaran permohonan tu lebih awal, whereby 60 days prior the event, supaya memberi ruang dan juga peluang kepada paper permohonan tuan-tuan perempuan untuk dinilai. Okey, ini adalah standard prosedur lah yang mana yang MOF dah gariskan.
Okey. Jadi sekiranya ada tuan-tuan dah merancang untuk melaksanakan program pada bulan ini 4, 5 kata bulan Jun, dah boleh mula hantar. Dan proses permohonan akan dilaksanakan pada 1 April. In fact, unit saya telah pun merancang untuk mengadakan the first meeting in the first week of April. Okay, dah ada pun yang menghantar lah, dan kita dah start proses. So you guys can start, planning of doing something lah. Okay, next slide. Okay, now we go in details of what is gamilan lah. Okay, siapa yang layak dan sebagainya. Go next slide. Okay, this is the kategori pemohon. Jadi siapakah pemain industri yang layak untuk memohon di bawah kategori promosi dan juga pemasaran tadi. Yang pertama, Persatuan Pelancongan Malaysia. Persatuan pelancongan ni macam MAH, MATA, NIKA, NITA dan sebagainya. As a whole, under persatuan, boleh memohon. Okay. Selain pada tu, syarikat dan agensi pelancongan secara individu pun boleh memohon. Contohnya, syarikat ABC menyertai Arabian Travel Mart contohnya, dan mereka membayar booth, bayar tiket flight, bayar hotel. Yes, you can claim back as a reimbursement of 50%. You all pergi dulu, bayar dulu, dapat receipt dan everything, can claim to us. But submission of the penyertaan tu submit awal. Sebab selalunya program-program promosi ni kita dah ada dalam kalender kita, betul. Jadi kita dah tahu dah bulan ni kita nak pergi mana, bulan depan kita nak pergi mana. So when you know your calendar of event tu nak pergi mana, submit to us with all the planning lah. And then bila kita dah luluskan, you all pergi, you all balik, all the receipt send to us for reimbursement. Faham I can go to next. Alright. Pengusaha penginapan. Penginapan tu macam hotel, homestay dan sebagainya lah. Okay. Slide yang tadi. Ya, okay. Persatuan membeli belah pun layak. Persatuan membeli belah contohnya dia pergi ke program roadshow, under anjuran mana-mana lah, mana-mana persatuan pun semua. Yes, they also can claim lah to us. Mohon lah. Okay, selepas tu kelab dan persatuan seperti produk niche lah, golfing club, birding club, when they go for promotion, yes, they can claim as well. Okay, pengusaha community base ni macam homestay lah, satu homestay, taman tema dan pemilik produk pelancongan pun juga layak. Government link companies. Tapi government link companies ni whereby is not fully funded lah. Sebab kalau fully funded tu dia tak layak mohon. Not fully funded ni contoh promosi cost dia, they have to bear on their own. Then that part of promosi cost tu they can claim to us. Okay. Ini kategori pemohon. Are we clear on this? Okay, Chun. Next slide. Okay, ini adalah syarat-syarat permohonan. Nombor 1, kategori yang saya nyatakan tadi mestilah berdaftar dan berlesen. Mesti mestilah aktif lebih daripada 1 tahun. Maknanya beroperasi pendaftar tu lebih daripada 1 tahun lah. Boleh mohon. Yang bukan GLC ni yang saya cakap tadi lah. Kos promosi dia tu ditanggung sendiri oleh dia dan boleh. Kalau fully funded tak boleh. Tidak menerima subsidi pihak ketiga. Yang ini saya explain macam mana contoh Mata Chapter Kelantan contohnya membuat satu roadshow di Johor Bahru. Dia panggil ahli-ahli di Kelantan untuk join them on their platform to go to Johor Bahru for the roadshow. They already subsidize everything for the members. Okay, jadi bila members tu pergi, on the booth side everything, on the transportation, accommodation, everything be paid. So company yang join Mata Fair tu tak boleh claim anymore. But that persatuan boleh. Chapter tu boleh mohon as a persatuan. Tapi member tak boleh lagi sebab you all dah pergi sana FOC. Okay? Clear? Right. Permohonan dibuat sebelum acara berlangsung macam saya cakap tadi, sebaik-baiknya 30 hari sebelum acara berlangsung. Mengemukakan pengesahan penyataan. Macam you all dah ada pembelian bayaran booth dan sebagainya lah, dah boleh maklumkan kepada kita. Dan selepas you all pergi tu, all the receipt lah, slip tempahan, slip bayaran dan juga itinerary tu kepilkan bersekali untuk reimbursement tu. Dan dulu first year kita buat gamilan ni, we need an original receipt. But we understand kesusahan di mana syarikat swasta dia perlu ada auditing kan, jadi audit nak tengok the original receipt. Jadi kita terima salinan, tak ada masalah, boleh scan copy and email to my unit to process dengan syarat that salinan mestilah diperakui
kesahihan dia, diakui benar. Cop je diakui benar. Dan kita akan proses, tak ada masalah. Kita dah buat since last year, shouldn't be a problem. Okay, next. Okay, ini adalah kategori-kategori program promosi dan juga pemasaran yang boleh dimohon di bawah gamilan, yang mana pertama ialah pameran pelancongan, which is travel fair. Ada ceiling di situ, tuan-tuan nampak. Kalau di dalam Malaysia, ceiling dia sehingga RM20,000. Okay, per event. Per event. Di luar negara RM30,000, contoh pergi World Travel Mart ke, so ceiling dia RM30,000, dan juga online RM10,000. Tuan-tuan dan puan-puan dah boleh tengoklah kat situ. Actually ceiling ni pun ada dalam SOP kita online. Hari ni saya nak highlight je kan lah untuk tuan-tuan nampak. Actually ceiling tu very high. Sebab sepanjang kita proses gamilan tu, selalunya jaranglah ada touch the ceiling. Especially on the roadshow dan sebagainya lah. Ada selalunya dalam 50% tu tak sampai pun RM20,000 selalunya. Okay. Dan untuk hebahan video ni I need to explain a little bit more, yang mana hebahan video ni tak termasuk video production ya tuan-tuan dan puan. Contoh you all dah ada video of the product. Okay, contoh hotel ke dah ada video produk hotel, you nak buat marketing and boosting on the online platform. Contoh buat kat Siakat Keli ke, buat dekat Beautiful Nara ke. So normally this online platform, they will charge you, right, certain fees for you to advertise with them. So this charging fees of advertisement ni, you can reimburse with us. Kita panggil direct card dia lah. So you just let us know how much they charge you and mohon dengan kita. This part actually ramai yang tak mohon. Because this untuk hebahan video ni, we started last year. Sayang sebab you guys can explore more on this hebahan video. So far in my record, there is only 6 company who apply for it. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah hadir video tu, contoh travel agent di Kedah, dah ada produk-produk yang nak dipromotkan, dipackagekan. So you want to boost up in the online platform. So please let us know, apply for it. Tapi make sure you all ada planning lah in what platform you want to advertise, and the platform already give you the quotation and apply with us. So far hanya 6 company saja yang mohon, dan alhamdulillah lulus. 50% of the cost. Okay? Clear? This part okay? Dan untuk gamilan itu saja. Ya? Yeah? The fan trade. Nak elaborate the fan trade. Okay, the fan trade ni, contoh travel agent A nak panggil KOL and also Insta famous. Nak paling senang kita go into contoh travel agent ABC di Terengganu, dia nak memperkenalkan produk batu putih. Kalau ada lah, saya cakap je off the cuff lah. Batu putih di Terengganu satu produk baru yang belum dikenali ramai. Jadi dia dah buat satu itinerary yang dipanggil KOL dan Insta famous untuk datang ke tempat tu, untuk promote tempat tu. Jadi dia panggil 10 orang Insta famous dan juga KOL together with them. Apa yang dia boleh claim adalah third party bill. Contoh makan minum, penggunaan bas, penggunaan travel guide, dan juga sekiranya ada yuran-yuran masuk lah yang dikenakan. Contoh selain daripada tempat batu putih tu, dia pergi muzium negeri pun kena bayaran masuk. So that bill can claim to us as at 50% reimbursement. Okay, clear on fan trade? So anything on gamilan before I move to Geran? Kalau malu bertanya di platform ni, kita ada di belakang sana after the end of the session lah. Okay? Tak ada Okay, we move next. Okay, now we are going to talk about Geran Sepadan Sektor Pelancongan 2022. The ceiling for this year is 25 million. Domestic is 500,000. Bertaraf antarabangsa 1 million. Dan ini yang diterpakai untuk tahun semasa 2022. Okay, kriteria pemohon. Penganjuran event mestilah diadakan di Malaysia. That is syarat wajib Malaysia. You all nak buat kat Singapura, minta maaf. Kita tak benarkan untuk memohon lah. Whatever domestic event ke, bertaraf antarabangsa ke, must be in Malaysia. Kat pinggir-pinggir Bukit Kayu Hitam pun tak apa. Kat pinggir-pinggir sempadan JB pun tak apa, asalkan di Malaysia. Okay? Alright. Mempunyai elemen
tarikan pelancongan. Contoh, orang selalu confuse program berbasikal, program triathlon. Kenapa dia dikatakan program pelancongan? Dia pelancongan sukan. Kerana apa? Dia ada menjana ekonomi setempat, dia juga menggerakkan domestik punya movement. Yang mana seperti contoh tahun lepas, kita ada satu program di Perak yang mana kalau tak salah nama dia Ironbound. Di Lenggong, dia telah menggerakkan pelancongan sehingga Sabah ke Sarawak. Peserta dia about 10% from Sabah dan Sarawak datang ke Perak untuk menyertai. So this is why we call it sports tourism. Okay. Dan adalah kategori dia dan adalah dia punya surat-surat sokongan daripada ministeri-ministeri yang berkenaan lah kalau tidak direct dengan pelancongan. Contoh macam sports tourism ni mesti dapat daripada KBS, agro tourism mesti dapat daripada surat sokongan daripada MAFI dan sebagainya lah. Bukan apa kita nak mengelakkan ada pertindihan. Sebab kalau pertindihan KBS dah bagi grant, kita mungkin boleh cemak dengan dia lah. So it's either one lah. Selalunya kalau bersifat pelancongan sukan, KBS akan suruh mohon dengan kita lah selalunya. Okay. Untuk siling peruntukan saya dah banyak kali cakap, domestik 500,000, untuk bertaraf antarabangsa 1 juta. Program yang bentuk macam mana ni yang saya nak plan nak buat ni kan? Program macam mana? Program yang berbentuk seperti carnival, festival dan pameran pelancongan B2C. B2B tak layak tuan-tuan? B2C. Kerana B2C ni ingin memberi peluang kepada tuan-tuan membuat jualan terus kepada consumer. This is more impact rather than B2B. Yang kita nampak lah sebab B2B kita ada platform lain yang kita boleh bantu. B2C, you all buat program B2C dengan kesatuan ke apa, jual terus. Terus nampak berapa sen. Okay? And then program beracara sukan dan sebagainya lah macam saya kata tadi lah. Asalkan ada elemen-elemen menjana ekonomi tempat, pergerakan pelancongan antara domestik lah. Okay? Program yang tidak dibenarkan. Ini pun saya kena ingat, tidak dibenarkan. Mempromosikan produk sahaja. Contohnya, tuan-tuan dan perempuan adalah product owner. Ada tempat cantik lah, air terjun dengan fasiliti yang lengkap apa semua. Hantar permohonan kepada unit saya untuk diselaraskan. Nak promosikan tempat tu sahaja tanpa ada event. Yang itu tidak layak dinilai. Melainkan tuan-tuan dan perempuan buat satu event di situ. Besar-besaran, ada carnival, festival di tempat tuan-tuan dan perempuan. Yang itu kita boleh consider. Tapi setakat kalau hantar, saya ingin mempromosikan tempat saya itu air terjun ABC yang mana akan menjadi terkenal misalnya, kita tak boleh sebab itu dikira infrastruktur. Sebab fokus kita lah penganjuran event, bukannya on infra lah. Okay. Fam trip kita tak cover under geran pelancongan kerana fam trip kita cover under gamelan. Okay. Kalau fam trip under industri pelancongan, please go to gamelan. Sebab ada juga yang kadang-kadang tu terlepas mohon kepada geran untuk buat fam trip. Jadi kami terpaksa menyalurkan kesemula pada gamelan. Jadi urus dari gamelan akan call. Encik nak mohon, kalau mohon geran tak boleh cik, kalau mohon gamelan boleh. So you have to resubmit. So dah dua kali kerja dan juga orang kata rugi masa lah. Jadi ingat fam trip mestilah anda gamelan, bukan anda geran. Juga penerbitan video, macam you all baru nak memproduce video pun tidak layak untuk memohon di sinilah. Kita tak tahu sebab dia bukan penganjuran acara. Membangunkan aplikasi dalam web. Contoh nak buat satu app baru, travel ke Malaysia contohnya. Kan? Itu pun kita tak boleh consider lah sebab dia bukan penganjuran acara, dia adalah pembangunan. Ni. Jadi program dan acara bersiri, hari ini pun saya kena nyatakan, kalau tuan-tuan dan perempuan ada program yang bersiri menjelajah contohnya, kita hanya akan consider satu siri sahaja. Okay? Contoh, kita pernah menerima permohonan bersiri yang mana dia ingin membuat 3 siri, utara, tengah dan selatan. Program yang sama sebab dia nak menjelajah kan, daripada atas, turun ke tengah, turun ke selatan. Kita akan cadangkan untuk satu program siri sahaja, bukan ke semua. Jadi tuan-tuan dan perempuan kalau dah tahu ada program siri, pilihlah the biggest one, kata the best one, then submit to us. Then we can consider. Okay. Okay? Faham? Alright. Next slide. Okay, ini adalah syarat permohonan. Macam saya kata tadi, untuk grant sektor pelancongan juga dia merupakan reimbursement, sama dengan gamelan. You all plan,
You all mohon dengan kita untuk bantuan, kita proses, kita luluskan, you all buat dahulu. Okay, you all buat dahulu dan barulah hantar receipt dan laporan sebagainya untuk kita reimburse balik. Contoh program A telah diluluskan oleh jawatankuasa untuk diadakan pada bulan 10 contohnya, dan amount yang telah diluluskan untuk program ini adalah sebanyak 100,000 contoh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat SST daripada kita, surat setuju terima dengan all the kata yang kita persetujui dalam tu, dan you all boleh buat pada bulan 10, buat dulu dengan menggunakan you all punya fund, lepas tu reimburse balik 100,000 amount tu. Tapi nyatakan kepada kita the full amount yang you all belanjakan masa tu lah. Then 100,000 tu kita akan reimburse balik. Selalunya program, katakan you all rancang nak buat program tu dalam 250,000. Of course you already have some certain fund to support, to do it. It's just that you want the government to support, to show that government is there for you, right? So government support you 100,000. So actually event tu 250,000. So you submit to us, you telah belanjakan 250,000 for this event, and then government support 100,000. So kita akan buat reimbursement lah, with all the bills lah, semua. Apa-apa yang ternyata dalam SST tu, you all ikut je, then you all submit to us with the report. That's all. Okay? Itu reimbursement, kelayakan, syarat-syarat company yang layak tak macam Gamilan mesti more than 1 year and above. Untuk geran sokongan ni more than 6 months pun dah boleh mohon. Okay, clear. Okay, dan mempunyai pendaftaran yang sah lah. Pendaftaran yang sah ni contoh kalau persatuan yang nak buat event tu mesti ROS lah. Kalau syarikat swasta, syarikat event, SSM lah. Macam itulah. Dan lagi satu, program dan pelaksanaan ni mestilah tertakluk kepada peraturan dan SOP yang telah dinyatakan oleh MKN dari semasa ke semasa. Kita jadikan ini syarat wajib kerana apa tuan-tuan? Ini saya nak share pengalaman saya sendiri yang mana saya telah berada di negeri B pada tahun lepas. Tak bisa bagi alfabet lain. Nanti bagi alfabet lain boleh teka. Kan bagi T kan orang kata Terengganu, Taiping semua kan. Jadi kata B. B susah sikit nak teka negeri mana kan. Jadi saya telah berada di negeri B memenuhi jemputan yang mana kita telah menyokonglah program tersebut untuk diadakan. Saya pun hadir, join. Tengah-tengah event tu datang abang polis you all. Abang polis berpakaian biasa, naik motosikal besar, 3 buah dah kepung kita orang kat event tu. Saya takut dah, saya berpucat dalam muka saya. Pakai baju macam ni, dia kata okey jangan bergerak. Tak risau dah saya ni kan. Nak lagi dah tak tahu saya terkepung. Semua yang VIP yang datang pada hari tu memang tak gimana tak boleh gerak dah. Number one dia tanya where is the approval for MKN for this particular event. Has MKN approved it? Okay. Jadi memandangkan program kita tu, kita memang kata MKN is a must for you to apply before you do the event. Organizer tu memang ada surat MKN. So organizer tu tunjuklah surat MKN pada polis tu. Cumanya you know lah, certain tempat lain kan dia punya ni. Jadi polis tu cakap dia tak ada masalah, dah ada kelulusan MKN. Cuma dia tanya kenapa sesalinan approval daripada MKN tu tak dihantar ke balai polis. Dia kata dia pun sebenarnya bertindak atas komplain. Meaning that orang setempat tu telah membuat police report, katakan ada kenduri di situ. Sedangkan it is an event been approved by MKN. Jadi orang setempat tak tahu. Orang sempat kata ada kenduri kendara dengan meriahnya di situ. Jadi polis pun dapat laporan sebab dia tak dapat salinan MKN tu kan. Dia tak tahu dah lulus MKN. Dia pun datang. Dia datang dia semak ada MKN. Tak kena apa-apa pun tentang perempuan. Cuma the boy lah macam tu kan. Tapi polis cakap lah kau dah dapat kelulusan MKN, kalau boleh hantarlah sesalinan ke balai polis supaya kalau ada orang buat report dia tak datanglah mengejut macam tu sebab dia dah tahu dah ada event di situ. This is applicable to the event which is you are going to do it outdoor. Kawasan raw space dan sebagainya lah. Kalau dalam bangunan saya tak ada masalah sangat sebab selalunya management of the building we apply it for you. Especially hotel lah selalunya macam tu. Tapi kalau outdoor ni memang you kena a little bit particular lah on this MKN things. Tapi dari semasa ke semasa. Sebab kadang-kadang MKN dia akan perlonggarkan dan perketatkan based on the pandemic di situ. Okay? Sebab sebelum ni saya pernah dapat surat kata 500 ke bawah sahaja. Ada tempat-tempat 500 ke atas pun boleh dan sebagainya. So kalau you all nak buat kat tempat B tu tadi,
semaklah dengan MKN berapa crowd yang dibenarkan untuk berada di sesuatu masa dan tempat. Okay? Clear? Just an experience lah to share. Kan? Sebab kita kalau boleh tahun ni kita nak clear semua, jalan pun cantik, kita pun senang hati buat kerja, kan? Sebab kita ni dalam fasa pemulihan negara ni. Kita dah everything hopefully is on gear 6 already. Walaupun gear 6 ada kat kereta. Tapi in working gear 6 kita ada. Kan? Alright. So, semua clear? Faham? Okay. Next. This is our website. Okay. Untuk SOP dan guidelines for both of the grant telah di-upload pada minggu lepas 21 hari bulan kalau tak silap saya di website kita. You guys go www.tourism.gov.my. Ada button industri di situ yang saya sekarkan tu. Ke atas tu dia ada button-button ada news media, activities dan industri. So you click on industry, the drop down menu will come out. So you guys choose desired SOP yang nak tengok lah. So ada geran sokongan pelancongan, geran sepadan sektor pelancongan, geran sepadan sektor kebudayaan dan juga geran sepadan galakan melancong Malaysia. Everything is inside the website. Boleh download, boleh print, boleh save pun. Okay, boleh download kat telefon pun. Kat situ ada juga borang, FAQ semua ada. Okay. Dapat gambaran tak mana yang tak dapat gambar? Sebab kadang-kadang ada yang call kita punya desk, tanya mana yang tak dapat. So sekarang saya cakap memang ada. Kalau misalkan tak jumpa button drop down menu tu, ada search button ke atas tu, typelah geran. Semua geran akan keluar. Kita dah buat hot kata by search tu memang geran. Okay. Ada soalan? Banyak dia risau saya. Sampai ke tak sampai ni. Jadi untuk makluman lah, just off the cuff lah, dan juga untuk just for your information, saya punya unit ni tak ramai. Adalah 6 orang sebelah sini, 5 orang sebelah sini, 4 orang sebelah sini. Jadi sejak sejak YBM announce both grants will be commenced in 1st of April, telefon berdering-dering kan. Tak sempat pergi toilet masa saya. Kalau pergi toilet, dah balik toilet angkat phone dah kena marah dah. Kenapa tak angkat phone? Kan? Makan kat tempat. Jadi cadangan saya untuk mengelakkan frustration both side, saya cadangkan boleh call tak ada masalah, tapi takut you frust sama ada engage ataupun tak berangkat. Kan? Sebab diorang kadang-kadang tak berangkat tu di toilet pergi makan sekejap lah. Selalunya pukul 8.30 pagi memang tercongok dah kat tempat. Kita ada satu lagi alternatif yang mana kita ada email di situ. Untuk gamilan kita ada gamilan@tourism.gov.my dan untuk grant gspsb@tourism.gov.my. Kenapa saya galakkan tuan-tuan dan perempuan hantar email? Both email, katakan on grant site yang saya kata ada 5 orang termasuk saya ni, email tu akan go to 5%. One particular click akan go to 5% including me. Dan saya akan make sure benda tu akan berjawab setidak-tidaknya 3 hari. And then tuan-tuan dan perempuan pun boleh berekod benda tu. You all dah boleh komplain dah, saya dah hantar dah 5 hari dah tak ada orang jawab. That particular responsibility fall under me, under my unit, tak reply. Tapi kalau you all call, kata tak berjawab, kita tak boleh cakap, siapa ni bila masa call? There is no record of it. Kalau email much better. So I pun boleh monitor, my staff pun boleh monitor. Everyone can monitor in the unit lah. So please do email. Kita suka kalau orang email. Kita suka nampak, penuh hari ni 20 email. Cepat-cepat nak clear kan. Sebab nanti kalau dah tengah hari masuk lagi. Kan? So every morning tu kerja kita memang clearkan email, reply. And hari ni pun saya kata mailbox saya pun dah penuh dah. More than 50. My staff dah start replying, saying this and that. Yeah. Okay. Any question before I end off? Nanti kesian speaker yang nak bercakap. Saya dah lama sangat ni. Anybody? Clear? The message sampai? Okay, terima kasih banyak-banyak. Saya pulangkan semula kepada Uriski. Terima kasih.